Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesihatan individu adalah sangat penting, namun ramai individu tidak sedar dengan kesihatan mereka sehinggalah kesihatan mereka terjejas. Selain aktiviti fizikal, tubuh badan seseorang bergantung kepada amalan pemakanan seimbang bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Dalam pada itu, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan sambutan Hari Pemakanan Sehat dengan harapan memperkenalkan makanan yang penuh khasiat dan lazat. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengarah eksekutif JPMC. Antara aktiviti yang diadakan pelbagai jualan pemakanan sehat, selain pameran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Kecergasan JPMC, 10% dari hasil jualan akan disumbangkan kepada Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei. Cadangan pembangunan Hala 7 Strategik Mesyuarat Pendidikan Guru Asia Tenggara ASTEN dan Inisiatif Ahli ASTEN bagi tahun 2022-2023 antara agenda yang dibincangkan semasa berlangsungnya Mesyuarat Pendidikan Guru Asia Tenggara ASTEN kali ke-14 di Bangkok, Thailand. Mewakili Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Dr. Haji Adnan bin Hajir Basar, Rais Kupu SB. Para delegasi juga membincangkan cadangan pembangunan Hala 7 Strategi ASTEN dan Inisiatif Ahli Laporan Instrumen Agensi Penjaminan Kualiti Pendidikan Guru ASTEN ATQA, Program Latihan Pelatih TOT Peringkat ASEAN dan bidang penerbitan penulisan ilmiah bagi jurnal ASTEN. ASTEN merupakan rangkaian institusi pendidikan guru utama di negara-negara ASEAN dan berusaha dalam menangani isu, cabaran dan kebimbangan yang berkaitan dengan program amalan dan dasar pendidikan guru dalam ASEAN. Para pelajar yang menandatangani kontrak iSkills Kohort 1 diharap akan terus meningkatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dari latihan selama 15 bulan serta memanfaatkan apa yang dipelajari, kemahiran serta pengalaman industri untuk menjadi aset yang berharga kepada syarikat masing-masing. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan pada Majlis Penandatanganan Kontrak berkenaan di Pusat Persidangan Antarabangsa BRIDEX, Jurudong. Dr. Haji Azman bin Ahmad yang juga ahli kumpulan kerja Manpower Planning Employment Council MPEC berhasrat agar kerjasama berterusan dengan syarikat-syarikat yang terlibat akan dapat menyumbang kepada aspirasi kebangsaan dalam mencapai tenaga kerja yang berkemahiran dan berjaya. Lebih 100 orang pelajar menandatangani kontrak pekerjaan dan 15 pelajar menandatangani kontrak perantisan di bawah program perantisan iReady. Sementara 10 buah syarikat terlibat menawarkan pekerjaan dan perantisan kepada para pelajar. Penandatanganan kontrak tersebut dianjurkan oleh Sekretariat MPEC Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri. Anak merupakan kurnia dan anugerah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang. Di negara Brunei Darussalam, sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia diraikan pada setiap 20 November. Antara maklumat sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia diadakan adalah bagi mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara inklusif dari segi fizikal, mental, kerohanian dan sosial. Perkara tersebut antara intipati khutbah jemaat bertajuk Masa Depan yang Lebih Baik untuk setiap kanak-kanak. Alhamdulillah, di negara kita Brunei Darussalam
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam amat menitik beratkan terhadap kebajikan, perkembangan yang baik dan kesejahteraan kanak-kanak serta mempunyai sikap pemedulian terhadap kanak-kanak di negara ini. Kanak-kanak merupakan aset negara yang sangat penting, yang mana mereka inilah yang diharapkan akan menjadi masyarakat yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan bakal mewarisi kepimpinan negara. Justru, usaha sepadu dalam memberikan dan memastikan kanak-kanak mendapatkan masa depan yang sewajarnya perlu ada. Tempoh awal usia kanak-kanak adalah sangat penting, yang mana jika anak-anak itu dicorak dan dididik dengan baik, maka baiklah jadinya. Dan jika sebaliknya, maka akan rosak binasalah mereka. Masjid Kampung Telisai daerah Tutong kini mempunyai sebuah bilik pengurusan jenazah yang baharu. Majlis penyerahan kunci bilik pengurusan jenazah diadakan di kawasan masjid berkenaan. Penyerahan kunci replika diserahkan kepada Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, yang kemudian menyerahkannya kepada Awang Saipul bin Ismail, pegawai hal ehwal masjid berkenaan. Projek pembinaan bilik pengurusan jenazah tersebut merupakan sumbangan wakaf daripada para dermawan sebagai menggantikan tempat pengurusan jenazah yang sebelum ini berbentuk sementara. Cuti penggal akhir persekolahan sememangnya dinanti-nantikan oleh para pelajar setelah mengikuti sesi pembelajaran sepanjang tahun. Di samping itu, ia juga merupakan peluang terbaik para ibu bapa untuk meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Apakah perancangan auda semasa cuti penggal akhir persekolahan kali ini? Zulfaqli Haji Kasim membawakan laporannya. Perancangan sememangnya telah dibuat oleh para ibu bapa bagi memastikan masa cuti anak-anak mereka diisikan dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Pelbagai aktiviti bermanfaat dapat dibuat di negara ini, antaranya aktiviti beriadah dengan mengunjungi tempat-tempat menarik di negara ini. Cuti sekolah ini adalah masa yang ditunggu-tunggu, baik masa bagi ibu bapa ataupun ada anak-anak sendiri, ianya masa untuk diluangkan bersama secukup-cukupnya. Jadinya perancangan itu memang ada dan perlu ada perancangan. Meluangkan masa dengan bersama keluarga dan saudara-saudara lagi lah. InsyaAllah je nanti akan dibawa keluar daerah dan melihat tempat-tempat itulah yang dapat dikunjungi, especially untuk kanak-kanak. Salah satunya mendorong mereka untuk mengikuti macam apa ni, training kelas yang boleh help them to improve their skills. Salah satunya coding punya kelas lah. Ibu bapa perlu prihatin dan mengambil berat terhadap perkembangan anak masing-masing. Rancanglah sesuatu agar cuti penggal akhir persekolahan kali ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cuti sekolah ini saya akan merawat ke kampung air, temburong dan sebagainya bersama keluarga. Laporan Zulfaqli Haji Kasim untuk Berita RTB. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai kepentingan mengamalkan cara hidup sihat di samping mendidik kemahiran hidup agar tidak terpengaruh dengan perkara yang berisiko dan kelakuan seks bebas merupakan antara objektif perkhemahan remaja ACE yang diadakan sehingga esok. Perkhemahan dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan dan Majlis AIDS Brunei Darussalam. Lebih 30 pelajar dari sekolah menengah terpilih di seluruh negara menyertai perkhemahan tersebut. Perkhemahan menyasarkan pelajar dari kalangan pengawas, pembimbing rakan sebaya dan pelajar biasa. Perkhemahan seperti ini ianya kan dapat
membantu mengurangkan kes-kes gejala sosial yang ada di negara kita ni seperti kehamilan remaja, STI dan juga dan lain-lain. Selain itu juga kami berharap para peserta yang menghadiri perkemahan ini akan dapat menjadi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan ini, maklumat ini kepada rakan-rakan orang yang lain atau yang Indah sama. Pesta Kerjaya 2022 masih dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang di Dewan 1 dan 2 Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex Jerodong. Setakat ini lebih 3,000 orang telah mengunjungi Pesta Kerjaya 2022 sejak ia dibukakan pada 23 November lalu. Awang Muhammad Rizwan bin Meludin, Pegawai Tugas khas tingkat 1 Job Centre Brunei, Manpower Planning and Employment Council MPEC Jabatan Perdana Menteri, semasa ditemui RTB menjelaskan tujuan Pesta Kerjaya 2022 adalah sebagai landasan bagi membimbing pencari kerja tempatan. Untuk orang ramai, khususnya pencari kerja tempatan untuk datang beramai-ramai ke Pesta Kerjaya 2022 ini dan mengambil peluang untuk menerokai peluang-peluang pekerjaan yang ada ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan juga mengambil peluang untuk berinteraksi dengan agensi-agensi yang berkenaan. Pelbagai aktiviti disusun bagi penyertaan orang ramai untuk memeriahkan Festival Kudang yang sedang berlangsung di kawasan Gerai Muafakat dan Gelanggang Futsal Kampung Kudang, Tutong. Festival berkenaan dibuka sehingga esok. Festival dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kudang dan Pak Nunuk dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan melalui pendekatan senegara. Dengan festival kali ini dianjurkan melalui 3 konsep iaitu Eko Pelancongan, Riadah Keluarga dan Bazar. Festival bertujuan memperkenalkan Kampung Kudang sebagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Harapan kita sebenarnya akan mendapat sambutan lebih ramai lah Festival Kudang ini. Mudah-mudahan ia akan mendapat menarik perhatian kepada orang ramai dan juga khususnya orang kampung ini juga akan lebih bersemangat lagi untuk mengadakan festival di masa akan datang. Status harian norma baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 1 kes berada di dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 614 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Rakan seliaan RS di negara ini terus menerima sokongan yang berterusan daripada persatuan-persatuan dan syarikat-syarikat khususnya bagi memberi peluang-peluang pekerjaan. Menerusi pelancaran gerai AFSA yang ditubuhkan oleh Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA bagi membantu para RS dihasrat dapat meningkatkan kegigihan mereka sekaligus menjadi masyarakat yang lebih berdedikasi. Pelancaran gerai berlangsung di Sumbangsih Mulia Brebi. 2 tenaga kerja rakan seliaan yang berkemahiran dalam bidang pembuatan makanan dan kuih muih menerusi latihan AFSA mengendalikan gerai berkenaan. Pelancarannya dirasmikan oleh Datuk Jack Ting, penasihat AFSA. InsyaAllah AFSA akan sentiasa membantu diorang, memberi kemahiran-kemahiran, memberi bengkel-bengkel, memberi kursus dan juga lawatan-lawatan. Kepersatuan ini boleh membantu pihak kerajaan juga untuk saya dapat menimba ilmu. Alhamdulillah kerja di sini ni communication skill saya tu meningkat and then self esteem saya pun semakin meningkat.
Karnival Kenali Negara Kita Ni dianjurkan bagi mempromosikan kempen Kenali Negara Kita Ni serta mempromosikan produk dan pakej pelancongan domestik. Karnival anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day. Itu berlangsung di Pusat Insani Seria. 25 buah agensi dan syarikat hotel dan penyedia perkhidmatan pelancongan serta 11 syarikat di bawah DER menyertai Karnival. Penganjurannya adalah sebagai usaha berterusan Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk tempatan mengenai produk pelancongan yang terdapat di negara ini. Orang ramai dialu-alukan untuk datang ke Karnival Kenali Negara Kita Ni sehingga esok. Masa ini yang diwar-warkan oleh travel agencies, hoteliers dan juga tourism service provider juga datanglah ke Kenali Negara Kita Ni Karnival ini untuk mengetahui lebih lanjutlah apa saja yang ada di Brunei ini. Dia telah membawakan sebanyak 10 vendor pengusaha tempatan untuk mengikuti sama-sama karnival ini dan mempromosikan jualan dan produk-produk mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori lah. Kajian Tenaga Kerja KTK 2022 yang dikendalikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah bermula 14 November lalu. Kajian akan dijalankan selama 4 minggu dan akan berakhir pada 11 Disember 2022. Hasil yang diperolehi melalui KTK 2022 itu akan memberikan maklumat yang penting untuk membuat keputusan, perancangan dan penyediaan dasar yang berasas bagi keperluan perancangan sosioekonomi dan penyelidikan. Kira-kira 3,200 isi rumah terpilih bagi KTK 2022 telah dimaklumkan melalui surat makluman. Semasa kajian dijalankan, ketua dan ahli isi rumah akan ditemuduga secara bersemuka oleh para pegawai kajian yang dilantik. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemuduga yang datang membuat lawatan adalah pegawai kajian yang dilantik melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan mereka serta ves rasmi JPES. Pertanyaan lanjut mengenai KTK 2022, hubungi 223-3344 sambungan 462, layari email info.statistics@jpes.gov.pn dan laman sesawang deps.mofi.gov.pn serta Instagram statistik.jpes. Senarai penanda yang berjaya bagi tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK khas bagi 2 angka akan diumumkan di laman sesawang rasmi Jabatan Pengangkutan Darat JPD bermula hari ini 26 November 2022. Sehubungan itu, JPD dalam siaran akhbarnya memaklumkan para penanda yang berjaya dikehendaki untuk mengambil surat berjaya masing-masing mulai hari Isnin 28 November 2022 di Ibu Pejabat JPD. Para penanda dalam pada itu juga dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat TPK khas yang terkini. Sebarang pertanyaan hubungi JPD di talian 2451990 dan 2451991 atau WhatsApp 7181641 atau talian Darussalam 123 atau email www.jpd.gov.pn. Orang ramai juga boleh melayari lawan sesawang JPD dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut.